Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini kita teruskan lagi dengan perkara yang berkaitan dengan kerja khusus pengajian am, di mana saya akan ajar cara untuk menulis rujukan. Berdasarkan kepada manual kerja khusus, dia ada pelbagai jenis rujukan. Tetapi untuk video kali ini, saya hanya mengeluarkan 6 rujukan sahaja kerana rujukan ini adalah antara yang kerap digunakan oleh pelajar saya. Rujukan yang pertama ialah karya penulis, di mana kita akan susun maklumat tersebut mengikut apa yang telah pun ada di sini. Sekiranya ada yang tiada, bermaksud pelajar boleh langkau turut. Contohnya mungkin ada setengah karya itu tidak mempunyai edisi atau terbitan. Kemungkinan kebanyakannya ialah edisi lah. Jadi kita boleh skip, kita akan terus pergi kepada tempat terbit. Penulisan tersebut akan berdasarkan kepada berapa orang penulis. Sekiranya penulis itu ada seorang, 2 orang atau 3 orang, kita akan masukkan ke semua nama penulis tersebut. Berbeza untuk yang melebihi daripada 3 orang penulis. Sekiranya lebih daripada 3 orang, bermaksud 4, 5 dan ke atas, kita akan masukkan nama penulis yang pertama sahaja dan diikuti dengan ayat at all. Contoh di sini, A. Samad Said merupakan nama penulis tersebut, diikuti dengan tahun terbit. Dia ada judul dia dan dia tiada bilangan jilid, dia tiada edisi. Terus lompat kepada tempat terbit di Kuala Lumpur dan nama penerbit iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk pengetahuan pelajar, gaya penulisan bagi citation untuk pengajian am, kita menggunakan gaya dewan, di mana gaya dewan ini berbeza dengan gaya APA. Jadi, cara yang betul untuk gaya dewan ialah kita akan masukkan nama penuh penulis tersebut tanpa ada bin atau binti. Itu untuk nama orang Melayu. Kalau nama yang bukan orang Melayu ataupun yang bukan menggunakan nama Melayu, kalau contoh di sini ialah Anderson J. Ini merupakan gaya apa? So, kita gaya dewan, jadi kita kena tulis nama penuh Anderson J ni mungkin Johnny contoh. Jadi, namanya Anderson Johnny. Okay? Tak perlu buat J titik sebab ini merupakan gaya apa. Kita akan lihat contoh gaya dewan seperti ini. Dimulakan dengan nama penulis, okay? Dan ada koma. Selepas koma, kita akan ada tahun dan titik. Awak kena perhatikan penggunaan titik, koma, titik bertindih dan sebagainya. Untuk judul pula, huruf di hadapan sahaja huruf besar dan dia perlu diitelitkan, maksudnya dia sengit. Itu hanya untuk judul atau tajuk bahan sahaja. Okay? Dan kita akan titik diikuti dengan tempat titik bertindih dan nama penerbit dan kita akan titik. Jadi setiap sistem ataupun gaya penulisan tersebut awak perlu tahu dia ada titik, dia ada koma, dia ada itelit dan sebagainya. Rujukan yang kedua yang biasa student saya gunakan ialah kamus dan ensiklopedia. Biasa student guna kamus. Jadi maklumat itu perlu disusun mengikut turutan ini. Sekiranya tiada, kita akan lompat. Contoh, Kamus Dewi Bahasa. Okay, ini merupakan judul yang diitelitkan. Koma 1994, tahun dia, tempat terbitan dan nama penerbit. Bahan ketiga ialah jurnal. Ini paling banyak pelajar guna. Maklumat tersebut akan disusun seperti ini. Contoh, Abdullah Yusuf, koma, ini merupakan nama penulis diikuti dengan tajuk rencana. Kalau awak perhatikan, dia ada 2 koma di atas. Okay? Dalam titik, jurnal Dewan Bahasa. Awak boleh menggunakan tajuk jurnal yang panjang atau kita akan menggunakan yang pendek dia. Contoh di sini ialah JMBRAS. Okay? Boleh guna yang panjang, boleh guna yang pendek. 39 merupakan jilid, titik 2 bertindih, 7 bilangan keluaran. Koma, halaman berapa diikuti dengan tarikh terbit. Sekiranya dia ada bulan, kita akan masukkan bulan. Sekiranya tiada bulan, kita akan masukkan terus tahun dia. Contoh di bawah, 1940.
Okay, bahan yang keempat, kita akan gunakan surat khabar atau buletin. Cara untuk menulis bibliografi bagi surat khabar adalah seperti berikut. Pertama sekali kita akan ada nama, lepas tu awak kena titik, diikuti dengan tajuk rencana dalam singkatan DLM titik, utusan Malaysia iaitu nama surat khabar atau buletin tersebut dan diikuti dengan tarikh. Bagi dapatan kajian, kita ada satu bahagian iaitu temu bual. Temu bual juga dikenali sebagai wawancara. Untuk penulisan wawancara, pelajar perlu tulis seperti ini. Di mana contoh yang pertama, sekiranya ada bahan yang dirakam, ini dia punya contoh ayat iaitu wawancara secara rakaman antara penulis dengan saudara Usman Awang. Okay? So inilah ayat-ayat dia dilakukan pada bila, jam berapa dan kita ada tarikh dia. Untuk penulisan yang lebih senang bagi pelajar, saya akan tambah sedikit ayat di sini. Okey, sebagai contoh, rakaman ini disimpan menerusi link ini. Kemungkinan pelajar boleh simpan bahan yang berakam ini menerusi Google Drive. Itu untuk bahan berakam. Sekiranya bahan itu tidak berakam, so wawancara secara bebas antara penulis dengan bla bla bla. So ini cara penulisan bagi bahan yang tidak berakam. Bahan yang terakhir yang boleh pelajar gunakan ialah bahan internet dan cara penulisan bibliografi adalah seperti berikut. Di mana kita akan start dengan nama penulis tersebut diikuti dengan tahun di dalam kurungan. So awak titik, selepas itu kita akan ada tajuk artikel versi elektronik. Maksudnya versi yang awak cari dalam internet lah. Dan sekiranya ada subjudul, sekiranya ada awak boleh letakkan. Sekiranya tiada, kita akan lompat terus kepada dicapai pada bila-bila iaitu bulan, hari dan juga tahun, awak koma dari URL mana. So kita akan copy URL tersebut. Saya akan ajar cara untuk menulis rujukan di dalam penulisan. Okey, ini merupakan antara rujukan yang telah pun saya gunakan. Okey, dan ia tidak tersusun dengan cantik dan tidak berada dalam kedudukan yang sistematik ataupun kemas. Kita akan susun setiap rujukan itu mengikut huruf A sehingga ke Z. Jadi pertama saya akan highlight semua ni. Kita akan pergi di bahagian A, Z. Okay? Kita akan letakkan paragraf. Awak pilih type text dan ascending. Maksudnya daripada A ke Z. Kalau yang D ini daripada Z ke A. Sekarang kita akan pilih ascending. Tekan klik. So, dia telah pun tersusun mengikut abjad A, B, C. Jadi, kita akan naikkan ke atas. Okey, kalau kita lihat di sini, kita tak kenal pasti, tak boleh kenal pasti mana satu jurnal dia. Jadi, untuk mencantikkan dia, kita akan highlight sekali lagi. Kita akan pergi di sini, bawah ini dan kita akan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Bermaksud 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ada 9 rujukan. Seterusnya kita akan jarakkan dia. Maksudnya kita akan enter, satu kali enter untuk menjarakkan antara rujukan 1 dan rujukan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi dia akan nampak lebih cantik. Okey, jadilah seperti ini. Ini merupakan penulisan rujukan untuk kerja khusus pengajian am semester yang kedua. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.